perenggan man tarakah dan sabda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif rahimahullah ta'ala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Man taraka al-libas tawadu'an lillahi ta'ala wa huwa yaqdiru alayhi da'ahu Allah yawm al-qiyamati ala ru'usil khalaiq حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa meninggalkan ia akan memakai pakaian yang elok kerana merendah diri kerana Allah Ta'ala pada ketika kuasa ia atasnya. Jadi Nabi SAW menyatakan barang siapa daripada kalangan hamba-hamba Allah yang sanggup meninggalkan bermewah-mewah, bermegah-megah dengan pakaian, dengan harta kekayaan, sedangkan dia mampu untuk mengambil segala kesenangan tersebut, tapi dia meninggalkan kesenangan, kemewahan tadi kerana nak merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya menyeru akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat atas kepala sekalian makhluk, yakni waktu dihimpunkan sekalian makhluk nanti di padang mahsyar. Allah Ta'ala memuliakan dia. Allah Ta'ala memuliakan hamba-hamba Allah yang di atas dunia. Dia mampu untuk bermegah, mampu untuk bermewah-mewah di dalam harta, kekayaan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya, tapi dia meninggalkan, dia tak ambil. Padahal dia mampu. Dia mampu sangat nak hidup dalam kemegahan, nak hidup dalam kemewahan, mampu sangat. Tapi dia tak nak, ditinggalkan sebab nak merendah diri kepada Allah. Maka nanti di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dimuliakan oleh Allah. Allah akan memuliakannya nanti di padang mahsyar di hadapan makhluk yang ramai, hingga memberi pilih ia Allah daripada barang mana segala hullah, yakni pakaian keimanan yang menghendaki ia hamba memakai ia akan dia. Maka nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan memberi kemuliaan kepadanya. Allah akan memuliakan dia. Allah akan memperbebaskan kepada dia di hari kiamat nak mengambil kemegahan yang bagaimana. Di hari kiamat nanti dia nak ambil kemegahan yang bagaimana, kesenangan yang bagaimana, Allah serahkan kepada dia. Ikutlah nak ambil kemewahan, kemegahan yang macam mana, ikutlah. Itu faedah daripada ataupun kelebihan daripada amalan dia di dunia dulu, dalam keadaan dia mampu nak bermewah-mewah, mampu nak bermegah-megah, mampu nak bersenang-senang, tapi meninggalkan.
Dalam dunia ni kadang-kadang ada hamba Allah nak bermewah, nak bermegah, tapi memang tak mampu. Tapi memang tak mampu. Yang ni dia mampu nak memiliki kesenangan tu semua, tapi dia tak nak, dia tinggalkan. Mana dia menahan nafsu dia untuk bermewah-mewah, bermegah-megah tadi, bahkan memilih hidup yang sederhana tadi tu kerana nak merendahkan dirinya kepada Allah. Dia ada dua. Satu, ada kemampuan tapi dia tak mau. Yang kedua, nak tapi tak mampu. Memang tak mampu pun. Nak buat pun tak boleh, memang tak ada. Tak ada benda nak bermewah macam mana, memang tak ada. Memang tak mampu. Tapi yang Nabi kata ni, dia mampu nak hidup dalam kekayaan, kemewahan, boleh sangat-sangat, tapi ditinggalkan kerana Allah tak nak. Dia tak nak. Atas dunia dia tak nak, maka Allah menggantikan, Allah memberikan kepada dia kemuliaan, kemegahan nanti di hari kiamat. Jadi di sini nak mengingatkan kepada kita bahawasanya di atas dunia itu, di atas dunia ni kita kena zuhud. Kerana zuhud inilah apabila dalam diri hamba ada zuhud. Apa maksud zuhud? Tak ingin kepada sesuatu yang tidak menolong ibadat. Itu zuhud. Apa sahaja yang tak ada hubung kait dengan ibadat, tak ada sangkut paut dengan ibadat, bahkan perkara tu semata-mata nak seronok-seronok je, ditinggalkan, dia tak mau. Contoh kita kata dalam bab makan, menjaga nyawa kan ibadat, menjaga kesihatan ibadat. Baik, adakah perlu makan makanan yang mahal-mahal, yang mewah-mewah, yang viral-viral untuk jaga kesihatan? Tak perlu, kan? Nampak tak beza tadi? Makan untuk menjaga nyawa, menjaga kesihatan. Yang kedua, makan nak bersedap-sedap. Kan beza. Kalau makan sekadar nak jaga nyawa, nak jaga kesihatan, tak perlu mewah-mewah. Cukup dengan makanan yang sekadar pun tak apalah. Ikan goreng lauk kampung contohnya lah, yang biasa-biasalah kita makan tu pun tak apa dah, kalau niat nak ibadat. Tapi kalau keinginan nafsu, nafsu lain. Nafsu dia bukan sekadar nak kenyang, dia nak bersedap nak bersedap-sedap. Tu bersedap-sedap tu tadi yang lebih daripada qadar ibadat, tak ada kena-mengena pun dengan ibadat. Nak makan yang mahal-mahal, nak makan yang megah-megah, tak ada kena-mengena pun dengan ibadat. Jadi benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan ibadat ni kesalahan. Benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan ibadat dia tak mau, tak ingin, tak ada ingin pun. Dia tak nak menyusahkan diri dia tak nak menyusahkan dirinya di atas dunia ini mencari sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Tak nak. Dia tak nak buang masa. Dia tak nak buang masanya di atas dunia ni mencari benda yang berlebih-lebih, yang tak ada hubung kait dengan ibadat, bahkan benda tu untuk berseronok-seronok. Kalau dalam bab pakaian, tak perlu pakaian yang megah-megah, yang mewah-mewah, yang branded untuk menutup aurat. Cukup dengan pakaian biasa pun dah boleh tutup aurat. Ada pun pakaian yang mewah-mewah, yang megah-megah, yang branded, tak ada kena-mengena pun dengan tutup ibadat. Tak pakai baju branded pun, tak pakai baju mahal pun boleh menutup aurat. Bila nak sebut nakkan branded, nakkan yang mahal-mahal, itu namanya nafsu dah tu. Boleh faham tak tu? Kita jangan salah faham. Ada pun perkara yang tak dapat, tidak, kita mesti kena ada benda tu untuk tolong ibadat. Kalau tak ada benda ni, kita payah nak buat ibadat. Itu namanya akhirat. Kalau benda tu tak ada pun kita boleh ibadat. Tak ada pun tak ada masalah. Tak ada kenderaan megah-megah pun kita boleh ibadat. Tak ada rumah megah-megah pun kita boleh ibadat. Tak ada tak ada makanan yang mahal-mahal, yang megah-megah pun kita boleh makan, boleh jaga nyawa kita. Itu maksud zuhud.
Di antara punca, di antara penyebab hamba tidak ada masa di atas dunia ini untuk beribadat kepada Allah kerana masa kita telah habis digunakan untuk memburu mencari yang lebih-lebih daripada qadar ibadat. Nak kena cari duit lebih-lebih sebab nak selesa. Nak selesa, nakkan keselesaan tu kita terpaksa kerja lebih daripada waktu yang sepatutnya. Betul tak? Itu yang habis masa kita. Kalau nak hidup sederhana, sekadar makan, nak mengenyangkan pakaian, boleh menutup aurat, tak perlu sebenarnya. Kita nak kena bermati-matian, habis 24 jam, habis setiap hari, setiap minggu masa kita untuk memburu mencari duit. Tapi oleh kerana keinginan nafsu kita, nak rumah megah, nak kereta megah, nak pakaian megah, nak makan yang viral-viral, yang mahal-mahal, maka terpaksalah kita bekerja lebih daripada waktu. Sebab benda tu memerlukan modal yang banyak, betul? Tu yang tak cukup kerja waktu biasa, cari lagi overtime lagi, cari part time lagi, habislah masa kita. Itu yang tak ada masa nak belajar fardu ain pun tak ada masa, nak semayang pun tak ada masa, kadang nak tanya khabar mak ayah pun tak ada masa. Mana pergi masa tadi? Dah habis digunakan untuk memburu mencari dunia yang lebih-lebih tadi. Aku kena target, kena dapat macam ni. Sebab apa ni? Nak makan mewah, nak pergi tempat mewah-mewah. Tu. Sebab itu dalam kita disarankan supaya berzuhud dengan dunia tadi tu. Zuhud maknanya jangan ada keinginan mencari sesuatu yang tak ada kena-mengena dengan ibadat. Sebab dia akan habiskan masa kita. Dia habiskan masa kita. Kalau kita nak hidup sederhana, tak perlu modal yang banyak. Kita nak tempat kediaman yang sederhana, tak perlu modal yang banyak sampai 500-600 ribu, betul tak? Kalau sekadar rumah yang sederhana maknanya, yang boleh melindungi diri kita, anak bini kita daripada panas hujan, tak perlu ratus-ratus ribu, betul? Tapi nafsu nak macam mana? Bukan sekadar melindungi diri daripada panas hujan, nak nampak gah, nak nampak gah. Tu yang kata nafsu tadi. Kalau kenderaan bukan sekadar boleh membantu kita nak pergi mana-mana dah, nak hebat, tu nama nafsu tadi. Daripada benda-benda tu yang nak kita disuruh berzuhud lah. Disuruh berzuhud supaya kita ada masa untuk menunaikan kewajipan yang Allah perintahkan. Contoh macam orang ni, yang Nabi sebut ni, dia mampu. Bila-bila masa dia nak hidup dalam kekayaan, kemewahan, boleh sangat-sangat. Tapi dia tak nak. Sebab dia tahu nanti akan menghabiskan masa dia. Habis masa nak cari dunia, pagi petang siang malam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, panjang tahun. Sampai hukum hakam pun kita tak tahu. Cara mandi wajib pun tak tahu. Rukun sembahyang pun tak tahu. Sebab apa? Tak tahu. Tak ada masa. Nak ambil tahu tu tak ada masa. Mana pergi masa? Habis digunakan untuk hal-hal tadi lah. Jadi kita fikir balik, betul ke salah? Tak payah ambil umur kita panjang lah, ambil satu hari 24 jam. Kita ambil 24 jam tu supaya mudah kita nak fikir Kita ada 24 jam je Allah bagi saya. Kalau saya ni nak memburu kesenangan hidup saya hari ni, nak makan tempat megah-megah, saya hari ni saya nak pakai benda mahal-mahal, hari ni saya nak duduk dalam tempat yang selesa-selesa, makna modalnya banyak. Makan modal. Jadi saya terpaksa kerja lebih daripada qadar yang sepatutnya. Tak cukup 8 jam. Silap-silap saya kena kerja berapa jam? 15 jam kot. Nak memburu tadi lah, nak makan mewah, nak pergi tempat megah-megah, nak pergi makan tempat megah-megah, viral-viral dan sebagainya, nak pakai branded, nak kenderaan selesa. Makna saya kena kerja lebih daripada 8 jam, kena lebih daripada tu. Sebab nak dapat. Jadi dah 24 jam. Kalau dah ambil 15 jam ataupun 12 jam ambil sebab nak memburu modal yang banyak tadi, tinggal berapa jam dah? Dah tinggal berapa jam? 24 jam tolak 12 jam, tinggallah 12 jam lagi.
Ha, tidur 8 jam paling tidak, 12 jam tolak 8 jam, tinggal berapa jam? 4 jam lagi tinggal. 4 jam makan makan dah 1 jam. Makan tengah hari, makan petang, makan malam, minum pagi, minum petang, minum malam, kan kumpulkan semua tu habis kurang 1 jam lah kira, dah tinggal 3 jam. Kan masa dengan keluarga nak bawa pergi pantai, pasar malam, berapa jam tinggal? Mana masa nak belajar agama? Mana masa nak pergi belajar fardu ain? Belajar tentang semayang supaya kita tahu rukun semayang gini, dalam semayang kena buat begitu, dalam semayang tak boleh buat begini. Mana masa tu? Padahal mengambil tahu benda tu wajib. Tapi saya sekarang saya dah tak ada masa dah. Dah tinggal 2 jam je. Mana? Inilah sebabnya saya tak ada masa nak belajar. Puncanya tadi apa? Saya nak mewah kiaskanlah yang lain-lain. Macam tu lah. Kita ambil 24 jam ni. Padahal Allah wajibkan kita belajar, kena tahu rukun semayang, syarat sah semayang, syarat sah batal semayang, supaya waktu kita solat tu kita boleh solat dengan cara yang betul, bukan main hentam, main belasah asalkan semayang. Mandi wajibnya entah ya ke tidak, ambil wuduknya entah ya ke tidak, pakaian yang dia pakai entah ya ke tidak, tak tahu. Tapi ibadat, time semayang nak semayang juga, orang lain semayang kita pun nak semayang juga, tapi cara semayang kita salah. Sebab saya tak ada masa nak belajar tentang semayang, akibatnya saya semayang main belasah ya. Asalkan semayang saya main belasah, padahal mandi wajib saya tak sah. Nampak tak tu masa tu tadi? Punca dia saya nak mewah, puncanya saya nak mewah, nak selesa, nak mewah. Habis masa saya nak waktu nak pergi belajar fardu ain. Itu tak tanya pasal akidah lagi. Ilmu akidah saya tak ada masa nak belajar. Ilmu tajwid, Fatihah main belasah aja baca, asalkan ada bunyi lebih kurang jadi lah. Tak ada masa nak pergi belajar tajwid. Bila nak betulkan bacaan, saya tak ada masa. Saya tak ada masa. Sibuk nak cari ni duit banyak sikit sebab nak selesa-selesa. Jadi tiap harilah kita ditipu macam tu. Umur makin lama makin pendek. Nampak tak? Cuba fikir betul-betul. Betul ke salah apa yang kita katakan tu? Bukan saya kata, sebut-sebut dalam kitab-kitab macam tu lah. Sebab itulah atas dunia ni kalau tak ada zuhud, habislah kita. Semua kita nak belasah, semua kita nak ambil, habislah kita. Itu yang Allah Ta'ala kata, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai kubur lah besok. Sampai ke kubur lah kita akan dilekakan dengan memburu kesenangan keduniaan tadi. Sampai mati lah kita. Ni pun mujurlah majikan kita buatkan kelas macam ni. Mau tak mau maknanya terpaksa juga kita belajar, dapatlah juga mujur tu. Kalau jenis majikan tak peduli, dia nak cari fulus saja. Dia tak peduli pekerja dia tahu agama tak tahu agama, dia tak peduli. Naik kita. Mujurlah tu, bertuahlah kalian. Allah Ta'ala takdirkan dapat majikan yang memikirkan tentang akhirat kalian, sebab kalian ni bawah tanggungjawab dia. Sebut dalam kitab macam mana tanggungjawab saya kepada anak bini saya kena pastikan dosa pahala dia orang, semayang dia orang, aurat dia orang dan sebagainya. Begitulah tanggungjawab majikan ke atas pekerja dia. Mujur dia sedar tanggungjawab dia. Nampak tak? Payah nak cari majikan tu. Yang majikan lain kebanyakan dia tak peduli kau nak semayang ke, kau nak kenal Tuhan tak kenal Tuhan ke, dalam hati ada sifat baik sifat jahat, itu aku tak peduli, asalkan kau kerja aku dapat untung banyak sudah. Kau semayang tak semayang itu bukan urusan aku, kata dia. Dah urusan kamu wahai majikan. Kamu kena pastikan pekerja kamu tu dia seolah-olah anak kamu dah. Kamu kena pastikan dosa maksiat ketaatan itu. Jadi alhamdulillah, nampak Allah bagi taufik
Bagi peluang juga kita belajar, dapat juga. Tak apalah, seminggu setengah jam, lama-lama banyak dah tahu dah. Dah sampai muka surat 132 dah, walaupun sikit sedar tak sedar banyak dah sebenarnya benda yang kita dah dengar. Alhamdulillah. Baik, dan dikehendaki dengan menyeru ke atas kepala sekalian makhluk bahawa memasyhurkan dia oleh Allah Ta'ala antara sekalian manusia. Di hari kiamat besok, Allah yang akan memasyhurkan orang tadi itu. Walaupun di dunia dulu dia tak masyhur pun, orang tak kenal pun dia. Ialah orang hidup biasa-biasa je. Orang tak pandang pun. Orang pandang ni orang kaya-kaya, mewah-mewah, megah-megah. Ni orang kenal lah, yang viral-viral. Dia dah orang tak kenal pun dia. Orang kampung pun tak ambil pot pun dengan dia. Hidup mati dia tu ada pun tak ada pun tak apa, tak ada pun tak apa lah. Ibaratnya tak ada kepentingan pun. Tapi oleh kerana akhlak dia tadi, dia memilih hidup yang macam tu sebab nak merendahkan diri, nak menghinakan dirinya dengan Allah. Di hari kiamat, Allah yang akan memasyhurkan dia. Allah yang akan memviralkan dia nanti di padang mahsyar besok. Jangan main-main. Kalau atas dunia ni, raja, tak payah raja lah, Ketua Menteri Melaka lah. Ketua Menteri Melaka yang memviralkan saya. Hari-hari keluar TV beritahu, ini budak ni gini, cerita puji-puji yang baik-baik lah untuk diri saya. Bangga tak? Bangga tak? Apa tak bangganya? Banggalah. Ketua Menteri yang viralkan kita, bukan orang kampung, bukan Mamat Lembu. Kalau Mamat Lembu yang memasyhurkan saya, orang tak pandang pun. Mamat Lembu tu dah budak mana dikutip dah. Ini Ketua Menteri. Hari-hari buat pengumuman, korang nak tahu tak, budak ni baik, budak ni bagus, budak ni gini-gini. Menteri tolong viralkan. Hebat tak? Hebat tak? Ketua Menteri Malaysia pula, dia pula tolong viralkan lagi. Mana hebat. Raja pula duk viralkan. Raja viralkan. Ni budak ni bagus, budak ni baik, budak ni mulia, budak ni. Mati rasa kita. Mati perasan. Ini yang memasyhurkan dia di padang mahsyar besok, Allah yang memasyhurkan dia. Raja segala raja yang memasyhurkan dia di khalayak ramai tu, di hadapan para nabi, para rasul, para malaikat. Manusia tak tahu berapa ratus ribu bilion manusia di situ, di padang mahsyar, daripada umat Nabi Adam, bayangkan, sampai kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah akan memasyhurkan orang yang macam ni. Kerana di dunia dulu dia memilih untuk hidup merendah diri. Maka di hari kiamat, Allah sendiri yang akan membesar-besarkan dia, memulia-muliakan dia. Sebaliknya, kalau atas dunia ni kita memilih untuk meninggi-ninggikan diri kita supaya dipandang oleh orang, dihormati, maka di hari kiamat besok dia jadi terbalik. Situlah nanti dihina oleh Allah. Sebab kita nak memuliakan diri kita atas dunia. Bukan bermaksud di sini orang yang ada kemewahan tu orang sombong, bukan. Jangan salah faham cerita dia. Dia tak nak benda-benda tu sebab nak rendah diri. Ada pun orang yang kaya, orang yang mewah, dalam hatinya ada tawaduk. Dia bersyukur dengan kekayaan, dia gunakan harta kekayaan dia untuk taat kepada Allah. Dia jadikan kekayaan dia untuk tolong agama, bantu agama, hidupkan agama. Dalam hatinya tak ada langsung memuji-muji diri dan menghina, memandang lekeh orang lain. Itu tak apa. Tak apa kalau macam tu. Walaupun dia kaya tapi dia merendah diri. Jangan kita tengok orang pakai hebat-hebat kita kata sombong, jangan. Sebab tu suruh mengaji baru kita faham.
Kita ni kadang-kadang bila kita tak faham, kita tengok orang pakai hebat-hebat, megah-megah, kita kata, "Wih, orang ni sombong ni." Nampak dia pakai kemah, pakai kenderaan hebat, kita kata sombong orang ni. Padahal kita pun tak faham sombong tu apa sebenarnya. Sombong tu bukan duduk pada kenderaan, sombong bukan duduk pada pakaian, sombong tu dalam hati. Dahlah pakai hebat-hebat, mewah-mewah, megah-megah, pandang orang pakai miskin hina. Tu baru kata sombong. Faham tak? Kalau dia sultan sekalipun, tapi dalam hati tak ada rasa merendahkan orang lain, bahkan dia merasalah diri ni yang hina, walaupun dia ada benda-benda macam tu, duduk dalam kemegahan, kemewahan, tapi tak rasa mulia pun dia. Itu nama tawaduk, merendah diri. Bukan bermaksud pakai pakaian yang mewah-mewah, megah-megah tu dia dah garanti sombong. Tak, tengok dulu hati dia macam mana. Tengok hati je. Ada orang dia pakai biasa je tapi hati sombong. Pakai biasa je tapi hati sombong, merasa diri lebih hebat daripada orang lain, mulia daripada orang lain. Itu sombong. Jadi mengajilah supaya tak jadi fitnah pada diri kita. Supaya tak jadi fitnah pada diri kita. Siapa yang nak dimuliakan oleh Allah, diviralkan oleh Allah di padang mahsyar besok, di hadapan para nabi, para rasul, para malaikat, maka hendaklah memilih atas dunia ni menjadi orang yang merendahkan diri, tawaduk, merendah diri. Jangan suka dimulia-muliakan, jangan nak dibangga-banggakan. Dan hanya mana tadi dan bermegah-megah Allah Ta'ala dengan dia, dan makna hullah itu dua helai kain yang baru, yakni selendang dan kain yang dipakai di pinggang. Mana ada pakaian yang gah lah, pakaian yang gah, pakaian yang mewah, pakaian yang hebat. Allah perbebaskan dia, nak ambil pakaian yang hebat yang mana satu di hari kiamat besok, pakailah yang mana satu nak ambil, pakailah. Macam mana atas dunia ni ada benda-benda hebat, ada benda megah-megah, di hari kiamat ada juga benda hebat-hebat, megah-megah yang jauh lebih dahsyat daripada kemegahan dunia lagi. Kita tak payah risau atas dunia ni, tak kaya macam orang lain, tak hebat macam orang lain, tak mewah macam orang lain, tak viral macam orang lain, tak payah risau. Sehebat apa pun tinggal, betul? Apa yang Allah bagi, boleh makan lebih kurang, ada pakaian lebih kurang, anak bini kita boleh hidup lebih kurang sederhana, alhamdulillah. Yang penting kita ada masa belajar agama, ada masa solat dan jaga halal haram. Dah tak apa, tak megah pun, tak apa, tak kaya pun, ada kekayaan, kemegahan, kemewahan yang menanti di hari kiamat besok. Sabar je lah. Sebab tu kena yakin, beriman dengan hari kiamat, yakin sungguh-sungguh adanya kesenangan tu di hari kiamat besok. Kalau kita tak percaya ada kesenangan selepas mati, yang kita percaya nak senang, nak mewah, nak megah ni kat sini saja, ni yang kita pulun sehabis-habis. Pulun. Kata waktu hidup ni lah kita nak rasa semua sedap. Nanti dah mati tak ada dah nak rasa semua. Tu bahaya tu. Kita tak percaya ke ada kesenangan selepas mati? Kita tak percaya ke ada hidup selepas mati? Kalau orang tu dia yakin, dia percaya ada kesenangan yang lebih dahsyat daripada kesenangan dunia yang menanti dia selepas daripada mati, maka dia akan, insya-Allah dia akan tenang pun atas dunia walau tak hebat pun, sebab dia tahu ada kekayaan yang jauh lebih hebat Allah persiapkan di hari kiamat untuk diri dia. Tapi kalau kita kata, oh inilah dunia tempat nak merasa segala-galanya, nanti dah mati tak dapat dah semua ni, tu yang kita pulun pagi petang siang malam. Padahal Nabi ada bagi tahu, Allah ada bagi tahu, selepas mati tu besok ada kesenangan yang jauh lebih dahsyat daripada kesenangan kemegahan dunia. Sabar kita. Dah dapat makan lebih kurang, pakai lebih kurang, hidup sederhana, alhamdulillah lah, cukup lah. Tak payahlah memburu sangat-sangat sampai tak ada masa tak ada masa dengan Allah, tak ada masa Allah suruh belajar pun tak ada masa. Jangan sampai macam tu. Tapi kalau kita nak memburu kesenangan, kekayaan atas dunia, ni kita nak bagi tips lah. Kalau kita nak juga hidup dengan mewah, megah, selesa, boleh, dengan syarat ni yang Allah wajibkan jangan tinggal. Allah wajibkan apa? Selain daripada sembahyang, menuntut
Ni fardu ain ni. Ramai yang kantoi bab ni. Ngaji fardu ain ni. Ramai tak dapat nak datang belajar fardu ain. Ni bukan ilmu sunat ni. Fardu ain ni ilmu yang wajib. Tak dapat tidak. Mesti kena belajar. Sebab ilmu fardu ain ni nak guna pakai setiap hari dalam ibadat kita. Ni fardu ain. Tauhid, tasawuf, tajwid, fiqh ni. Jangan sampai tak belajar benda ni. Jangan sampai tak ada jadual waktu nak belajar fardu ain ni. Nak cari mewah, nak cari megah, nak cari kaya, nak cari pangkat, nak cari jawatan, carilah. Asalkan yang wajib dipelajari tadi, jangan tinggal. Boleh, tak ada masalah. Dan jaga solat. Cukuplah tu. Siapa nak kaya, nak memburu kekayaan, kemewahan, tak kisah kerja sendiri, kerja swasta, kerja kerajaan, nak mewah, nak kaya, nak senang, boleh. Pastikan yang ni tadi, fardu ain, jangan ditinggalkan. Tapi kebanyakannya memang tak dapat yang ni, sebab leka memburu tadi, leka mencari harta kekayaan, kesenangan tadi, sampai yang ni tak buat. Ini yang salah. Faham tak? Sebab ghalibnya kebiasaan kalau kita dah bersibuk dengan mencari kesenangan tadi, memang terlepaslah yang ni. Ghalibnya, kebiasaannya begitulah. Kebiasaannya begitulah. Jarang-jarang orang ni memburu kekayaan, kesenangan, kemewahan, dia sanggup bersabar membagikan sedikit masanya untuk nak belajar yang Allah wajib. Jarang sangat. Sebab tu saya kata, kalau nak cari kemewahan, cari ya. Jangan dengan syarat yang Allah wajibkan mesti kena buat. Berapa ramai dia yang sanggup nak buat? Semua bagi alasan tak ada masa, tak ada masa, tak ada masa. Tu. Jangan kita masukkan diri kita dalam kelompok yang macam tu. Dan solat. Solat. Dan jangan terlibat dengan usaha yang haram. Dah. Benda haram jangan sentuh. Fardu ain mesti ngaji, solat jaga. Cukuplah. Lepas tu nak cari duit, nak berniaga daripada malam sampai ke malam, silakanlah. Boleh je. Tak salah pun. Yang salah tadi tu memburu harta kesenangan pagi petang siang malam sampai tak ada masa. Yang Allah wajibkan tak boleh nak buat. Lepas tu terlibat pula dengan benda-benda haram. Ni yang salah. Cara hidup macam ni yang salah. Allah hidupkan kita kenapa? Untuk ibadat ke, untuk bermegah-megah ke, untuk berseronok ke, untuk bermewah-mewah ke, apa? Apa sebenarnya tujuan utama kita dihidupkan oleh Allah? Ibadat. Lepas tu cuba kita tengok. Kita sibuk beribadat ke kita sibuk mencari kesenangan atas dunia? Jadi di situ nanti kita akan dapat tahu matlamat hidup kita betul ataupun dah salah matlamat hidup kita. Ada ulama dia membuat perumpamaan. Dia buat perumpamaan apa? Ni handphone ni matlamat dia direka dan diciptakan untuk perhubungan. Untuk perhubungan. Mana kalau saudara nak tanya ke, nak tanya apa-apalah, nak berhubung lah, nak berhubung, itu matlamat utama handphone ni. Direka lah, diciptakan. Tapi di samping tu dalam handphone ni ada TikTok, ada rumah biru, ada rumah merah, ada kalkulator, ada game. Itu sambilan, betul tak? Itu sambilan, itu sampingan. Tapi matlamat utama dia nak berhubung. Tapi di samping tu adalah keseronokan kat dalam ni. Dia tengok cerita macam-macam lah. Tiba-tiba kita tengah duk syok main game dengan syok main game tadi, berseronok tadi dengan hiburan sini. Main game. Mak kita telefon. Kita tak abaikan, kita tak nak jawab pun. Nampak tak kita dah salah guna? Nampak tak kita dah salah guna handphone tadi tu? Kita abaikan matlamat utama dia kerana duk berbimbang dengan keseronokan yang ada dekat sini. Mak kita telefon, kita cancel. Mak kita call, kita cancel. Sebab kita tengah main game, main game. Jadi matlamat kita ada handphone ni dah salah. Dah rosak dah. Dah rosak dah handphone kita ni, dah dirosakkan.
Sebab matlamat utama dia kita tinggalkan, kita berseronok dengan hiburan yang ada sebagai sampingan saja tadi. Begitulah hidup kita atas dunia. Matlamat dan tujuan kita Allah ciptakan dan Allah letakkan kita atas dunia untuk ibadah. Mana buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Di samping tu dunia ni Allah perhiaskan dengan hiburan-hiburan tadi, keseronokan. Betul? Tapi kita ni tadi galit, sibuk, berbimbang, duk layan benda yang seronok-seronok atas dunia tadi, kesenangan, kemewahan, kemasyhuran, sehingga Allah panggil, Allah suruh kita berhubung dengan dia, dengan solat, dengan menuntut ilmu, kita tak pedulikan. Nampak tak matlamat hidup kita dah rosak? Boleh faham tak cerita tu? Boleh faham tak cerita tu? Matlamat hidup kita dah rosak. Sebab matlamat kita Allah hidupkan untuk ibadat. Macam ni tadi, handphone ni matlamat dia untuk berhubung. Tiba-tiba bila ada orang nak berhubung dengan kita, kita cancel sebab kita seronok main game dalam ni. Jadi dah rosak, matlamat dia dah rosak. Maka matlamat hidup kita dah rosak. Kita abaikan tujuan dan matlamat utama kita Allah letakkan di sini, iaitu ibadat, kerana bersibuk dengan hiburan tadi. Maksud hiburan ni cari harta, pangkat, jawatan dan macam-macam ni. Jadi hidup kita dah rosak sebenarnya. Tujuan hidup, matlamat hidup kita dah rosak lah. Dia dah tak pergi kepada matlamat asal hidup tadi. Ni yang kita nak kena baiki balik, ejah balik. Bukan tak boleh ejah, boleh. Kita mau dengan tidak, bersungguh dengan tidak bersungguh je. Kita nak kena disiplinkan diri kita. Maknanya boleh nak cari duit, tadi mana boleh nak main game apa benda, boleh nak main game, nak main TikTok, nak tengok apa benda, ikutlah boleh. Tapi bila ada panggilan, jawab. Nampak tak? Dia panggilan, jawab. Ada mesej masuk, balas. Sebab itu matlamat dia. Jadi contoh tu rasanya jelas kot. Macam tu kita kena fikir lah. Bukan tak boleh nak berseronok cari harta, boleh. Tapi matlamat utama tadi jangan lupa tu. Allah suruh semayang, kena semayang. Allah suruh belajar fardu ain, ngaji yang wajib-wajib, ngaji wajib-wajib. Dah settle, semayang dah buat, fardu ain dah mengaji, lepas tu nak berseronok balik cari harta, cari lah. Tak ada masalah. Cuma masalahnya tadi tu, kebanyakannya kita ni galit, sibuk, leka dengan hiburan-hiburan sampingan tadi sampai matlamat utama dilupakan. Ini yang salah. Ini yang kita semua nak kena baiki balik sebelum kita mati. Sebab kalau kita mati dalam keadaan macam ni, memang takkan ada bekal mati lah kita. Macam mana nak bekal mati? Amalan kita salah, bila cara buat salah, Allah takkan terima. Ibadat ni bukan boleh main belasah ikut suka kita. Ni nak masuk Ramadan, tak lama nak puasa. Puasa macam mana? Ikut masing-masing lah, asalkan puasa dah lah. Boleh macam tu kan? Dia ada pantang larang, ada syarat rukun buat puasa. Bukan asalkan puasa. Dia ada pantang larang yang kita nak kena tahu, apa nak kena jaga, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh nak buat, apa yang mengurangkan pahala, apa yang membatalkan pahala, apa yang membatalkan puasa. Itu semua perlu kepada ilmu, pengetahuan. Tapi kita tak nak ambil tahu. Macam ni abang-abang ni kerja kat bengkel ni, kalau tak ada pengetahuan tentang nak repair, boleh ke buat kerja tu? Jahanam nanti kan, orang hantar kenderaan bukan makin elok, makin jahanam. Sebab nak buat benda yang kita tak ada pengetahuan. Begitulah juga dengan ibadat. Kita kena ada pengetahuan. Nak pengetahuan tadi kena cari, kena belajar maksudnya. Jadi baikilah balik, buat jadual waktu. Ini waktu kita cari nafkah, ini waktu solat, kena jaga. Sebab ini matlamat pertama aku dihidupkan oleh Allah, ibadat. Dan sampai waktu Allah suruh belajar fardu ain, aku kena belajar. Lepas tu yang haram, yang Allah larang haram, yang ni aku tak boleh buat. Jagalah pantang ni. Carilah dunia pagi, petang, siang, malam pun tak ada masalah, selagi boleh jaga pantang larang dan sempadan tadi. Silakanlah, insya-Allah selamat. Insya-Allah selamat.
Kemudian dan nyatanya adalah membesarkan diri itu sangat besar dosanya. Takabur ni dosanya sangat besar. Sangat besar dosa takabur. Lawan takabur apa? Apa lawan takabur? Merendah diri. Takabur ni bahasa Arab, bahasa Melayu kata sombong lah. Sombong tu apa? Kita merasa kita baik, kita merasa kita mulia, kita merasa kita lebih daripada orang lain. Dalam hal-hal yang elok, dalam hal yang baik-baik, dalam hal yang taat-taat, kita rasa kita lebih daripada orang. Kalau dalam kelas ni, saya rasa saya ni lebih mulia daripada kalian. Pada saya, kalian ni orang bawah-bawah. Dalam hati saya lah, saya ni orang hebat, saya orang mulia, kalian ni semua orang bawah-bawah. Itu nama takabur, sombong. Dan kalau dalam masa sekarang ni juga ada di antara kalian yang merasa aku lebih dalam kelas ni, aku yang paling lebih sekali, aku yang lebih baik, aku yang lebih baik sekali nak banding dengan lain-lain. Tu takabur lah tu. Faham tu takabur ni makna kita merasakan diri kita lebih daripada orang dalam hal-hal kebaikan. Tu nama sombong. Arab kata takabur, Melayu kata sombong. Memuji dia, aku lebih daripada dia. Dalam apa saja, dalam hal yang baik-baik. Dalam hal yang baik-baik, yang elok-elok, kita rasa kita lebih daripada orang dan kita merendahkan orang lah. Nak bandingkan dengan dia, aku lebih lagi. Itu sombong lah tu, nama dia sombong. Lawan dia tawaduk, merendah diri. Merendah diri. Kalau dia duduk di mana-mana, dia tak pernah pun berasa yang diri dia lebih hebat daripada orang. Walaupun dia hebat, dia orang hebat, tapi hati dia tak rasa pun yang dia tu hebat lebih daripada orang lain. Bahkan dia merasakan yang lain lebih hebat daripada dia, yang lain lebih bagus daripada dia, yang lain lebih baik daripada dia, yang lain lebih taat nak bandingkan dengan diri dia. Dia tak pernah merasakan yang diri dia lebih daripada orang lain. Padahal hakikatnya dia memang orang bagus. Dia orang bagus, dia orang bijak, dia orang pandai, dia orang lebih, dia orang kaya, dia orang hebat. Tapi hati dia tu, hatinya tak ada kat tempat tinggi tu, hatinya di tempat yang rendah. Itu nama tawaduk, merendah diri. Merendah diri. Dia ada tanda-tanda dia. Tanda-tanda seseorang itu dalam hatinya ada sombong, ada tanda dia. Ada tanda dia. Orang sombong ada tanda dia. Di antara tanda-tanda ada sombong dalam hati kita, kita tak boleh terima orang hina kita. Kita tak boleh terima orang kata tak baik atas diri kita. Kita tak boleh terima. Sebab kita merasa kita mulia. Tak boleh terima. Padahal hakikat diri kita memang hina. Hakikat diri kita memang hina. Pinjam nikmat Allah. Nikmat Allah bagi. Akal fikiran Allah yang bagi. Kita ni meminjam. Tak ada kemuliaan pun. Yang mulia yang memberi pinjam. Itu yang hebat. Kita ni meminjam. Pinjam nikmat Allah. Betul tak? Tak? Hina tak kita? Hina. Sebab tu orang kalau betul-betul mengaku yang dia hina, dia tak peduli orang kata apa tadi. Kau nak kata aku jahat, memang aku jahat, aku bukan hamba yang baik. Dia tak melenting lah. Dia tak melenting sebab dia memang terima hakikat diri dia. Tapi masalahnya kita ni, benda ni kita cakap kat lidah je. Kita ni kena merendah diri kita ni. Kita cakap diri dah. Tapi buktinya bila orang cela kita, timbul marah. Kenapa duk kata aku benda ni? Tu. Bukan senang Bukan senang. Cakap senang lah kita.
Orang kata kita tak baik, orang kata tak baik je, marah dah kita. Sebab kita perasan yang kita baik. Tapi tadi kata kita ni kena merendah diri. Tapi bila orang kata kau ni bukan orang baik pun, dia cakap depan-depan kita kau ni bukan orang baik, marah kita. Sebab apa? Aku orang baik lah. Nampak tak tu? Tak boleh. Kita tak boleh terima orang kata kita jahat, kita tak boleh terima. Sebab memang kita tak boleh terima hakikat kita ni lemah, dhaif, hina, tak bagus. Kita tak boleh terima hakikat tu. Kalau boleh terima, apa ada masalahnya? Nak kata apa? Nak kata saya jahat? Memang saya yang tak baik pun memang jahat. Allah suruh semayang, saya tak semayang. Allah suruh cakap benda baik-baik, saya cakap benda kotor-kotor. Memang saya jahat. Maknanya kalau orang kata saya jahat, saya boleh terima. Dah memang itulah hakikatnya. Orang kata kau ni bodoh, aku ni memang bodoh pun. Tak semua benda yang kita tahu, yang kita tahu ni pun diberi pinjam oleh Allah. Allah boleh ingatkan dan Allah boleh ambil bila-bila. Tapi kalau benda ni tadi di lidah saja, kita tak pegang sungguh-sungguh, macam itulah jadi ni. Kita tak akan boleh terima celaan orang. Kita tak boleh terima seperti ni. Itu tanda-tanda dalam hati kita ada takabur. Kalau orang betul tawaduk, dia tak akan marah dengan celaan orang. Sebab dia memang, apa pula aku nak marah, memang betul dah begitu. Senang ke susah? Senang ke susah nak ambil sifat tu? Senang? Nanti fikir dulu lah dah. Fikir macam susah je. Cakap senang. Nampaklah tu. Itu yang kita kata kita baik tu. Itu yang kita kata kita dah bagus tu. Itu yang kata kita dah mengenal diri kita, menerima hakikat diri kita. Cakap aja kita ni. Kalau betul-betul itu dalilnya, tanda-tanda orang yang tawaduk, merendah diri, dia tak akan timbul kemarahan, dia tak akan berasa hati kepada orang lain bila orang lain merendah-rendahkan dia. Dia tak berasa hati. Sebab dia memang terima ni hakikat dia. Hinaan orang itulah yang akan menyedarkan siapa dirinya dengan Allah. Orang kata aku jahat, memang aku orang yang tak baik dengan Allah. Aku banyak lupa, aku banyak leka. Dia boleh terima benda tu. Tapi bila kita merasa kita hamba yang baik, hamba yang bagus, hamba yang soleh, hamba yang solehah, bila orang caci kita sikit, kata kita tak bagus, melenting kita. Sebab kita mengaku kita ni orang baik dengan Allah. Kenapa nak kata aku benda-benda ni? Padahal aku orang baik. Jadilah cukup sekadar itu. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli al-kutub wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ini apa dia ni? Surat apa ni? Jemputan kahwin. Siapa? Ni bila punya ni? 2023. Ingat ada orang takat nak kahwin lagi ke benda ni? Alhamdulillah. Ya Karim. Allah astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kali kena pakai baju tu, baju sejuk. Terima kasih. Sama. Kan saya tutup kan insya-Allah. Sama-sama sahabat. Ya Karim, antallah. 10.30, 11.30.
Boleh tanya, siapa nak tanya. Tanyalah, tanya. Siapa berani tanya? Siapa nak tanya boleh tanya. Siapa berani tanya. Siapa berani tanya. Siapa nak tanya. Berani tanya. Saya tak pandai, saya tak tahu, saya tak jawab. Tanya orang pandai. $12.45 BSN. InsyaAllah BSN 12.45. Jadi kalian atur jadual ni, atur jadual supaya boleh belajar, atur jadual supaya boleh belajar, boleh mengaji fardu ain. Lepas tu kalian teruskanlah kehidupan. Nak cari harta, nak cari kesenangan, nak cari kemegahan, nak seronok, tak apalah, selagi tak langgar batasan-batasan tu, silakanlah. Yang kita yang nak kena baiki sekarang, tu kelekaan kita, kelalaian kita dengan memburu kesenangan, mencari kemewahan, sampai kita terlupa apa yang Allah wajibkan atas diri kita. Itu yang salahnya. Itu yang kita nak kena sedar dan baiki balik. Sifat mazmumah yang mana lebih membakar pahala? Banyak dengki, mengumpat, ujub, takabur. Sebab itu sifat-sifat tu haram kita simpan dalam diri kita, kerana dia membakar pahala. Dia membinasakan pahala amal sebanyak apa pun yang kita buat. Jadi kita jadi bodoh, kita jadi orang bodoh. Kita buat ibadat, kita sendiri yang bakar pahala ibadat kita sendiri. Kita jadi bodoh. Kita yang dirikan bangunan tinggi-tinggi, dosa besar. Kita yang bangunkan bangunan tinggi-tinggi dan kita yang robohkan sendiri. Jadi kita ni hamba yang bodoh. Sebab tu kalau orang kata kita bodoh, memang betul lah. Memang betul kita hamba yang bodoh, yang tak cerdik. Kita sendiri buat penat amal, buang masa buat amal, buang duit buat amal. Tapi kita sendiri yang bakar, kita sendiri yang hancurkan, kita sendiri yang binasakan. Nampak tak tu kebodohan kita? Tapi kita tak ngaku. Bila orang kata kita bodoh, kita tak ngaku. Kita ngaku pandai. Kita mengaku kita baik, kita mengaku kita pandai. Padahal tingkah laku kita bercanggah dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi itu yang kita ni perlu kena duduk dalam majlis ilmu, selalu duduk dalam majlis ilmu. Jadi banyak benda-benda penting, info-info penting tentang selok belok ibadat kita boleh tahu, kita boleh nampak kesilapan dan kita boleh usaha baiki. Memanglah kita manusia, mana ada yang perfect, mana ada yang sempurna. Jadi kita ni disuruh duduk belajar tu supaya dengan jadi asbab bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita akan tahu kesilapan kita. Kita kalau tak boleh terima nasihat orang, itu di antara tanda ada sifat takabur dalam hati. Orang yang tawaduk, dia akan sentiasa dengar, dia boleh dengar nasihat orang, dia akan boleh dengar, dia boleh terima. Dia suka menasihati orang dan dia boleh terima nasihat orang. Itu orang tawaduk. Kalau dia suka memberi nasihat tapi dia tak boleh dinasihati, itu sifat sombong. Itu sifat sombong. Saya je yang layak memberi nasihat, kalian tak layak nak memberi peringatan dan nasihat kepada saya. Itu sombong nama dia.
Baiki waktu baiki atur balik jadual waktu kita. Jangan sampai yang wajib tu kita tinggalkan, yang haram kita buat. Jaga pantang larang tu cukuplah. Ingat balik, ingat matlamat kita hidup, ingat matlamat kenapa Allah hidupkan kita. Jadi jangan leka dengan benda sambilan yang ada atas dunia ni. Kena selalu ingat, kita ni diciptakan untuk beribadat. Nasihat dari manusia hakikatnya teguran daripada Allah, betul. Tapi kadang-kadang kita tak boleh terima tak orang tegur. Walaupun kita tahu tu nasihat hakikat daripada Allah, kita tak boleh terima. Dapat pula orang yang kita pandang hina. Dalam hati kita, kita berasa dia lebih jahat daripada kita. Kalau orang macam tu nasihat pada kita pun, kita tak boleh pakai. Kita tak akan pakai. Kau orang hina, kau orang jahat nak nasihatkan aku. Aku orang baik, aku orang mulia. Kau orang jahat, kau ahli maksiat. Kau nak tegur aku, orang jahat. Itulah yang bahaya kita ni. Bahaya kita ni banyak bohong. Kita banyak bohong. Kita banyak bohong. InsyaAllah baiki balik, atur balik jadual waktu supaya kita boleh belajar ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni ilmu yang kita kena tahu sangat-sangat, sebab dia ada selok belok dengan ibadat. Kalau kita tak tahu, nanti ibadat kita sampai bila-bila tak jadi betul. Kalau orang tu pilih sampai buat kita nangis, lalu kita jauhi dia kerana tak nak baguslah. Tak payahlah dekat dengan orang yang maknanya kalau kita tak boleh terima, sepatutnya tak ada masalah pun kalau nak perli-perli kita. Orang buat tak baik kepada kita, bila kita sabar tu pahala bagi kita sebenarnya. Pahala Allah bagi kita pahala cuma. Kataan jahat daripada manusia ni menjadikan sebab kita dapat pahala free, bonus. Jadi makna boleh jadi hati kita tak kuat. Hati kita tak kuat lagi. Hati kita tak kuat nak ni benda-benda macam tu. Maka janganlah duduk tempat yang boleh memudaratkan. Jangan dengar perkataan. Sebab tu telinga kita ni pun kena tapis. Telinga kita ni macam mana makanan kena tapis. Tak semua benda kita boleh masukkan dalam perut kita. Begitulah juga dengan perkataan. Tak semua perkataan kita boleh tadah dengar. Kalau perkataan tu memberi kebaikan kepada kita, kita tadahlah. Kalau perkataan tu memberikan mudarat pada diri kita, jangan dengar, haram kita dengar. Ustaz, apa bila amalan mufliskan, makna dipadamlah, dimufliskan ni makna Allah binasakan. Allah binasakan. Kalau tergantung, contohnya ada, tapi tergantung makna selagi dia tak bertaubat, Allah takkan kembalikan, Allah takkan serahkan. Baliklah di hari kiamat dalam keadaan tak ada pahala, sebab pahalanya digantungkan. Contohnya kita buat baik kepada hamba Allah, kita buat baik kepada manusia, suka tolong manusia, tapi kita tak solat, kita meninggalkan solat contoh, maka pahala kebajikan kita tu digantungkan, tidak diserahkan kepada kita. Jadi tak ada bekalan lah. Kalian bekerja, tapi oleh kerana kalian ni ada melanggar undang-undang, saya tahan gaji kalian. Sampai pencen pun kalian takkan dapat nikmati gaji kalian tu, sebab saya tahan, saya menahan. Mengumpat, menghapuskan pahala, hancur lebu, habis semua. Habis. Taat suami habis, cari nafkah untuk anak bini habis, sembahyang puasa habis pahala. Jadi kita ni memang orang yang tak pandai, kita ni orang yang bodoh beribadat. Kita ni ibadat membabi buta. Kita ni orang yang beribadat tak tentu kalu. Kita ni ibadat ikut nafsu. Yang Allah suruh pun kita buat, yang merobohkan pahala kita sendiri pun kita buat balik.
Jadi kita memang orang tak cerdik pun, kita tak cerdik, tapi bila dalam hati kita ada sifat sombong, mengaku cerdik, sebab tu kita tak boleh terima. Masih nak mengaku kita cerdik, padahal terang-terang kita faham dah, kita sendiri buat ibadat, kita sendiri yang gobohkan, bukan orang lain. Kita sendiri yang buat ibadat, kita sendiri yang hancurkan. Jadi itu satu tindakan yang memang sangat bodoh, tapi kita tak boleh ngaku, kita tak nak ngaku benda tu. Tak apa orang nak peli-peli kita. Kita jangan peli-peli orang. Tapi tujuan tengok. Kalau perli tadi tu dengan sebab apa? Kita perli tadi, sebab apa? Sebab nak memberi nasihat. Sindiran orang panggil. Sebab kita ni kadang-kadang perlukan kepada sindiran. Kadang-kadang bila kita sebut direct, nasihat elok-elok, kita ni jenis manusia yang tak boleh nak faham. Kita ni jenis manusia yang tak boleh nak faham kalau orang cakap elok-elok, baik-baik, tegur kita nasihat baik-baik secara terang-terang, lemah lembut, kita tak boleh terima. Kita tak boleh faham, tak ada kena makna, tak berasa pun kita ni berdosa bersalah. Dan dengan sebab itu ada kala perlukan kepada sindiran ni. Sindiran ni kadang-kadang lebih memberi kesan pada hati kita, berbanding dengan nasihat direct macam ni. Dalam Quran pun banyak Allah perli kita. InsyaAllah. Itulah payah kita ni, payah nak masuk syurga tu, payah sebenarnya. Tu yang kita nak kena takut, nak kena risau, nak kena bimbang. Jangan berasa kita ni dah baik, suka mencela orang, pandang rendah pada orang, pandang hina orang. Sebab kita sendiri pun masih banyak dosa, banyak maksiat lagi, hati kita tak baik lagi pun. Apa tu? Riak-riak ni mengharapkan orang puji kita, mengharapkan orang kata kita baik, harap orang kata kita baik, harap orang kata kita bagus. Tu riak lah, kita menzahirkan kebaikan, harap Allah kata kita orang baik, riak lah tu. Harap-harap orang katalah kita ni orang baik, harap-harap orang pandang kita ni orang baik. Mengharap-harap kan? Itu semua penyakit ada dalam hati kita. InsyaAllah lagi akan datang, nanti sebut dalam grup lah. InsyaAllah dalam grup nanti bagi tahu. Awal lagi nanti insyaAllah. Ubat riak ni kita kena, dia riak ni kita tengok, riak ni dia ada sebab. Setiap penyakit dia ada punca, sama macam penyakit anggota kan. Penyakit anggota ni ada punca. Apa punca penyakit kencing manis? Kencing manis apa punca dia? Saya tak pandai. Contohlah kencing manis konon-konon je lah, saya tak pandai. Kalau salah bagi tahu. Kencing manis ni punca ni gula lah, gula kita kata. Kencing manis punca dia gula. Jadi kita dah tahu punca saya kencing manis sebab gula berlebihan. Maka di situ saya kena baiki, saya kena buang sebab-sebab tu, saya kena buang sebab-sebab tu. Kalau saya nak sembuh daripada penyakit kencing manis tadi, makna sebab dia iaitu gula tadi saya kena kurangkan, lah. Baik, begitulah juga dengan riak. Kita suka mengharap-harap orang kata kita baik. Dalam hati kita tertunggu-tunggu supaya orang mengatakan kita orang soleh. Tertunggu-tunggu, mudah-mudahan orang kata aku orang soleh, orang akan pandang kita orang soleh, orang solehah.
supaya orang kata, orang pandang kita mulia, supaya orang kagum dengan kebaikan kita. Jadi segala kebaikan, ketaatan yang kita buat tu, serta hati kita harap-haraplah mudah-mudahan yang nampak, yang tengok, yang tahu, yang dengar tentang ibadat yang aku buat ni, mudah-mudahan mereka memuji-muji, mengata yang baik-baik kepada diri aku. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Punca dia apa? Punca dia kita tak sedar diri. Kita tak sedar yang diri kita ni boleh membuat kebaikan itu semata-mata anugerah Allah saja, bukan kehebatan daripada kita. Contoh, kalau kita nak orang kata kita bagus, nak orang kata kita cantik, contohlah, kita menzahirkan kecantikan kita ni, nak buat contoh saja, menzahirkan kecantikan supaya orang memuji-muji, mengatakan kita cantik. Kita lupa sebenarnya cantik tu bukan milik kita, Allah bagi pinjam, dan Allah boleh ambil balik bila-bila masa cantik kita tu. Tapi dengan sebab kebodohan kita tentang hakikat diri kita, yang mana kecantikan yang ada pada diri kita tadi bukan kita punya, bahkan diberi pinjam, kemudian kita harap orang puji-puji kita dengan barang pinjam yang ada pada diri kita. Bukankah itu satu kebodohan? Bukankah itu satu kebodohan? Baik, kalian ada kenderaan, saya pinjam kenderaan daripada kalian. Kalian ada kenderaan mewah, saya pinjam. Bila saya pinjam kenderaan mewah tadi, saya bawa balik kampung, saya harap-harap orang kampung puji saya dengan sebab kenderaan hebat yang saya pinjam tadi. Saya orang yang memang tak sedar diri. Saya memang jenis manusia yang tak senang diri, yang tak sedar diri. Saya manusia yang berperangai tak elok. Saya tak sedar diri saya. Saya pinjam kenderaan kalian, tapi saya mengharapkan orang lain memuji saya, mengatakan saya hebat sebab saya ada kenderaan. Padahal kenderaan tu bukan saya punya. Faham tak? Jadi bodoh lah tindakan saya. Bodoh lah tindakan saya. Memang bebal lah. Memang bebal lah tindakan saya. Saya pinjam kenderaan kalian, tapi saya nak orang puji saya, padahal kenderaan tu bukan saya punya, pinjam. Betapa bodohnya saya, betapa bebalnya saya. Begitulah hamba yang riak tadi. Betapa bebalnya hamba yang riak tadi. Sedangkan ketaatan yang kita buat ni pinjaman daripada Allah, ilmu yang ada pada kita pinjaman daripada Allah, amal soleh kita pinjaman daripada Allah, tapi kita mengharap orang puji kita, orang kagum dengan kebaikan kita. Betapa bodoh dan bebalnya kita. Betapa bodoh dan bebalnya kita, tak sedar diri kita yang menolong ibadat ni Allah. Tapi oleh kerana sikap tak sedar diri, kita tak tahu hakikat, kita tak sedar hakikat diri kita ni boleh taat, boleh buat baik, boleh baca Quran, boleh semayang, boleh mengaji, boleh mengajar dan sebagainya semata-mata belas kasihan Allah saja. Tiba-tiba saya harapkan mudah-mudahan kalian ni kagum dengan saya, mudah-mudahan kalian puji-puji saya. Saya harap benda-benda macam tu. Betapa bodohnya, betapa bebalnya saya. Sebab apa tu? Puncanya saya tak sedar diri saya siapa, saya tak tahu hakikat. Saya nampak ini semua kelebihan ni saya punya, saya yang buat. Padahal ni semua Allah Ta'ala yang memberi pinjam, Allah yang bagi milik, Allah yang bagi pinjam, dan Allah akan ambil bila-bila masa saja. Itu timbul riak tu. Maka kita kena buang. Nak buang riak, kena sedar hakikat yang diri kita ni meminjam nikmat Allah. Kena sedar yang kita boleh semayang, boleh buat baik, boleh tinggalkan maksiat, contohnya boleh buat apa yang Allah suruh, semata-mata Allah tolong, semata-mata Allah bantu. Mustahil kita boleh tinggalkan walau dosa kecil kalau Allah tak tolong. Mustahil kita boleh buat seringan apapun ibadat kalau Allah tak tolong kita. Jadi sini semua bantuan dan pertolongan Allah. Itu yang kita nak kena sedar, nak kena ingat. Apa yang ada pada diri aku ni semua barang pinjam. Aku ni hina, pinjam milik Allah. Itu ubat riak.
Kita kena sentiasa sedar. Kita boleh bercakap ni, saya boleh bercakap ni, saya mustahil saya boleh bercakap kalau Allah tak menjadikan, Allah tak izinkan, Allah tak bukakan mulut saya, Allah tak mengeluarkan suara daripada saya. Saya mustahil saya boleh bercakap. Sekarang saya boleh berfikir, mustahil saya boleh berfikir kalau tidak ditolong oleh Allah. Sekarang saya memandang, mustahil saya boleh pandang kalau. Sedar tak apa yang ada pada kita ni pinjam? Kalau kita up status kita pergi ngaji, niat kita untuk mereka pergi belajar juga, tak apa, itu sifat mahmudah. Itu satu sifat yang bagus. Makna kita menunjukkan contoh kebaikan, kita menunjukkan kebaikan agar ditiru. Kita menunjukkan kebaikan agar ditiru, agar dicontohi, agar diikut, itu sifat mahmudah, itu ibadat. Itu bagus. Tapi kalau kita menunjukkan kebaikan agar dipuji, itu yang kata riak tadi. Tapi kalau kita menunjukkan kebaikan, kita mengiklankan, kita up dekat story, up dekat status, ada kelas Padu Ain contohnya, dengan niat kawan-kawan kita yang friend dengan kita tergerak hati nak join, nak belajar juga macam kita, itu tak apa, itu tak ada masalah. Tapi jagalah niat kita. Kadang-kadang dalam niat kita baik itu dah jadi niat tak baik lah. Memang mula-mula ikhlas nak ajak kawan-kawan, tapi dalam keadaan tak sedar, masuk nafsu, masuk syaitan, dah mengharapkan puji-pujian, dah supaya orang tahu yang kita rajin mengaji. Itu yang salah. Memang mula-mula niatnya nak ajak kawan-kawan mengaji, tapi dalam keadaan kita tak sedar, niat kita dah berubah. Dah berubah macam mana? Supaya orang tahu yang kita ni mengaji, supaya kawan-kawan tahu yang kita ni rajin mengaji, supaya kawan-kawan tahu yang kita ni mengaji pagi, petang, siang, malam, supaya orang tahu yang kita mengaji dengan guru-guru sekian-sekian. Itu yang kita nak. Dah berubah niat kita. Jadi hati-hatilah. Tipu daya dia halus sangat-sangat. Mula-mula niat ni, kalau macam saya saya buat kelas dalam TikTok ni, memang niatnya awalnya nak menyebarkan agama, contohlah awalnya nak sebarkan agama, nak kongsi-kongsi ilmu. Tapi lama kelamaan saya tak sedar, saya dah disesatkan. Rupa-rupanya niat saya dah berubah. Saya nak jadi popular. Saya nak jadi popular pula. Memang mula-mulanya niat saya supaya boleh kongsikan agama, kongsikan ilmu. Tapi dalam keadaan saya tak sedar, saya dah ditipu oleh syaitan. Dalam hati saya, mudah-mudahan orang kenal saya. Saya nak memperkenalkan, saya nak memviralkan diri saya nak orang kenal saya siapa. Dalam keadaan tu saya tak sedar, niat saya dah berubah. Niat saya tak seperti yang awal dulu. Niat saya bukan nak mengajar, nak menyebarkan, nak kongsi ilmu manfaat, tapi niat saya dah berubah supaya saya dikenal orang. Na'udzubillah. Tu jangan main-main, jangan main-main. Penyakit hati ni, supaya orang tahu yang kita ni orang hebat, supaya orang tahu yang kita ni orang soleh. Itu yang kita nak, supaya orang tahu kita ni rajin mengaji pagi, petang, siang, malam. Memang asalnya betul, niatnya betul nak ajak kawan-kawan mengaji, supaya orang rajin mengaji, itu niat awal. Tapi dalam keadaan kita tak sedar tadi, kita jahil tentang tipu daya syaitan dalam hati. Kita tak sedar rupanya kita dah diperangkap oleh niat yang sesat tadi. Bertaubat, ya betul. Kalau kita dah sedar niat kita dah salah, taubat, istighfar balik, menyesali kesalahan kita tu, menyesali kezaliman yang kita dah buat pada diri kita. Apa kezaliman kita tadi? Menuntut riak dalam amalan kita, yang mana itu menempah azab Allah. Jadi menyesal, ingatkan balik perbuatan kita, ingat balik kita punya kesalahan tadi. Asalnya betul niat, lepas tu dah niat nak riak supaya orang kenal, supaya kita jadi viral, supaya kita ni jadi orang viral setara dengan orang lain.
Kita berasa sedih kalau orang tak kenal kita. Jadi kita membuat sesuatu, menyebarkan agama tadi, kita buat begini dan begitu supaya kita diviralkan, supaya kita viral, supaya saya viral, supaya orang kenal saya. Jadi saya pun bersungguh-sungguhlah mengajar begini begitu, berhujah begini berhujah begitu, mengeluarkan ayat Quran ni, keluarkan ayat Quran yang begitu, apa saja soalan semua saya kena jawab. Niat saya supaya orang kagum dan orang kenal, supaya ni kalian ni memviralkan saya. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Halus sangat permainan dia. Halus sangat. Halus sangat. Jadi kena ngaji ngaji tasawuf ni. Kitab Penawar Bagi Hati ni ngaji, jangan tak ngaji. Ngaji dalam ni banyak tu kelas kita hari Selasa, Isnin malam Selasa. Isnin malam Selasa tu ada ikut tak? Kelas Isnin malam Selasa ada ikut tak? Malam ni Isnin malam Selasa kita Minhajul Abidin tu, selepas daripada pukul 9.40 malam tu. Ada ikut tak? Bagus kitab tu. Ikut ngaji kitab tu. Kitab tu baru awal perbicaraan lagi. Jadi kalian jangan tinggal ngaji kitab tu, Minhajul Abidin tu. Di tempat tu, di malam ni baru baca kitab tu 4, 5, 6 kali macam tu lah. Masih awal lagi. Kitab tu sangat bagus. Kitab tu sangat baik. Baik kitab tu. Bagus ngaji untuk kita yang nak berhijrah, yang nak beramal. Makna memang sangat-sangat perlu, mesti kena tahu, mesti kena belajar kitab tu. Tapi kalau niat saya kuliah, nak bagi tahu kawan-kawan join kelas, tak apa. Tu kembali kepada Zek. Alamak, Zek. Malam ni Zek. Malam ni jumpa rumah Tok Sidang. Kamu tak jumpa kau lah. Rindu lah. Datang malam ni. Awak senyap macam Ahad dan Isnin baru awal kitab. Tempat lain dah jauh-jauh dah. Betul tu Abang Jas. Rul kat mana Rul? Kalau kita share kuliah-kuliah, nak bagi tahu kawan-kawan supaya masuk kelas, tak apa. Yang penting niat tadi, innamal a'malu binniyat. Kembali kepada niat kita. Kalau niat kita begitu, betul lah. Kalau niat kita share supaya orang tahu, ush dia ngaji rupanya, dia rajin ngaji, sampai tengah malam pun ada kelas juga. Nak bagi tahu tengah malam kita ada kelas. Nak bagi tahu pukul 2 pagi kita pun up status. Bangun semayang tahajud. Niat kita supaya follower kita, supaya kawan-kawan kita tahu yang kita bangun semayang. Contohlah niat kita begitu. Memanglah saya pun up status pukul 2.30 pagi. Saya kata kelebihan sembahyang tahajud, mari solat tahajud. Niat saya tulis caption macam tu, nak mengajak orang supaya menghidupkan malam. Tapi sebenarnya niat saya supaya orang yang tengok status saya ni, supaya orang tahu yang saya ni malam-malam bangun sembahyang. Habislah jahanam lah saya. Jahanam lah. Jaga niat kita. Kena selalu perhatikan niat kita, sebab niat kita ni dia boleh berubah sekejap je. Niat kita ni dia boleh berubah sekejap je. Jadi ada tok guru kita pesan, ulama pesan, selalu perhatikan niat kita balik. Semak balik niat kita. 6 jahanam. Semak balik niat kita. Kadang penghijrahan kita mula-mula memang kerana Allah, tapi kalau dalam kita berhijrah tanpa ilmu, penghijrahan kita tu dah jadi dosa pula dah. Penghijrahan kita tu dah jadi maksiat apabila kita nak orang pandang yang kita baik sebab kita dah berhijrah. Kita nakkan benda tu dalam hati kita. Kita berhijrah supaya orang tahu yang kita dah baik.
Kita nak orang tahu yang kita dah baik. Kita nak orang tahu yang kita dah baik. Kita berhijrah bukan nak cari redha Allah. Kita berhijrah bukan nak cari kasih Allah. Kita berhijrah bukan kerana nak Allah sayang kita. Dah berubah dah niat kita. Kita berhijrah supaya orang kenal yang kita dah jadi orang baik. Nak meraih puji-pujian daripada makhluk supaya orang tahu, oh aku dah baik. Sekarang kau orang kena tahu yang aku sekarang ni dah jadi baik. Sekarang ni aku dah tinggalkan benda-benda maksiat. Sekarang ni aku dah jadi orang baik. Makna korang jangan tak tahu yang aku sekarang dah jadi orang baik. Korang jangan tak tahu sekarang ni aku dah berhijrah. Maka kita pun zahirkan dah. Korang jangan tak tahu yang saya ni ahli sufi. Kalian jangan tak tahu yang saya ni ahli sufi. Saya nak orang tahu yang saya ni ahli sufi. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Halus sahabat, halus dan bahaya sangat-sangat. Kita ni tak kuat, kita tak kuat. Sebab tu kita ni kena banyak taubat, banyak istighfar selalu. Kita ni kena banyak istighfar selalu. Sebab kita ni memang sentiasa hati kita ni buat dosa, tak berhenti-henti buat dosa. Berasa baik, berasa hebat, berasa kagum, berasa keturunan kita baik, keturunan kita mulia, orang lain hina, orang lain jahat, orang lain tak boleh pakai. Itulah masalah kita ni. Semayang dah, rupanya tak elok lagi. Mengaji dah tak elok lagi perangai hati kita. Zahir nampak pakaian tasawuf dah, tapi hati takabur. Zahir ikut syariat dah, tutup aurat, mengaji, baca Quran, pergi masjid, hadir kuliah, bagus dah zahir. Hati, na'udzubillah, hati kita terbalik, masih lagi dengki, sombong, dendam, sangka jahat, mengumpat, ternanti-nanti dengar dosa orang, suka cari selak rahsia orang, nak tahu kehidupan orang macam mana, selak sibuk, tak kena perangai kita huduh. Tapi zahir nampak bagus dah, kita dah semayang, tapi perangai kita suka cari rahsia orang, suka nak tahu hal orang. Na'udzubillah, perangai kita ni masalah. Kata hari ni Abang Jas ada buat apa Abang Jas hari ni buat apa Hari ni Abang Jas ada buat apa Saya pun stok lah Abang Jas. Stok, tengok apa Abang Jas buat ini. Oh, buat ni Oh, Abang Jas buat macam ni hari ni. Okey. Saya pun puas hati lah sebab saya dah tahu. Oh, okey. Tu perangai huduh saya. Perangai huduh saya. Hari ni ini bangkit fisabilillah ni, apa dia buat hari ni? Mesti dia ada buat sesuatu yang tak bagus kot. Mesti dia ni ada buat salah ni kot. Tapi sekarang ni tak nampak lagi salah dia. Stok sekejap Saya pun buka, saya pun tengok. Oh, macam ni. Oh, bini dia pakai macam ni. Oh, anak-anak dia pun tahu dah. Perangai huduh saya. Semayang, ngaji tasawuf, tapi perangai huduh, perangai jijik, kotor. Auzubillah. Jadi tak payah, jangan kita berasa senang dengan diri kita. Jangan kita berasa diri kita dah baik. Jangan kita berasa aman daripada kemurkaan Allah. Kena ingat Allah murka kita.
Kena ingat yang kita ni dalam kemurkaan Allah sebab kita ni belum meninggalkan lagi benda-benda haram yang macam tu. Telinga kita masih tertunggu-tunggu nak dengar dosa orang. Tertunggu-tunggu bila nak dapat cerita yang tak elok pasal orang ni. Bila mata kita ni nak terlihat kejahatan sipolan. Bila Allah nak tunjukkan jahat dia pada aku ni. Kita tertunggu-tunggu, hati kita, telinga kita, pengetahuan kita tertunggu-tunggu. Bila aku nak dapat tahu, nak dapat info yang tak elok daripada orang-orang macam ni. Bila nak dengar benda-benda tak elok daripada orang-orang ni. Tertunggu-tunggu. Kita tertunggu-tunggu. Kita mengharap-harapkan akan ada sampai berita yang tak elok tentang orang-orang yang sekian. Itulah perangai huduh kita. Perangai bebal bodoh kita. Perangai jahat kita. Tak padan dengan semayang kita, tak padan dengan mengaji kita. Tak padan dengan perangai kita, tak padan dengan semayang kita, tak padan dengan mengaji kita, tak padan dengan sedekah kita. Rupa-rupanya tu tadi kata Imam Ghazali, pakaiannya pakaian tasawuf dah. Berkopiah, berserban, berjubah, bersugi, minyak wangi. Kalau perempuan bernikab, berpurdah, tudung labu, pakai longgar-longgar, semayang tak tinggal, hadir kuliah. Tapi hati dia, perangai kita ni masih tertunggu-tunggu. Abang Jas ni takkan tak ada benda jahat dia buat bila anak saya ni nak dapat tahu cerita jahat tentang Abang Jas ni. Takkan dia ni buat baik je. Bila dia ni nak buat silap, bila yang dia ni nak jatuh dalam dosa maksiat. Saya tertunggu-tunggu, saya harapkan benda-benda macam tu. Busuknya hati, busuknya perangai saya. Nampak tak tu? Bukan tertunggu-tunggu bila saya tak sabar nak dengar cerita yang baik-baik daripada Abang Jas ni. Cerita baik-baik daripada dia. Bila ni dah, bila nak sampai cerita yang jahat ni? Bila takkan dia tak ada buat silap kot, tapi tak dengar pun. Jahatnya kita. Tak payahlah kita nak perasan baik. Dengan semayang kita tak payahlah. Dengan kita hadir ngaji pagi, petang, siang, malam, tak payahlah kita nak perasan konon-konon Allah redha kita. Tak payah. Sifat yang Allah benci banyak lagi bersarang dalam hati kita. Banyak lagi bersarang dalam hati kita. Penyakit-penyakit sifat yang Allah benci, yang Allah tak redha, banyak lagi dalam hati kita. Tak payahlah kita berasa baik hebat dengan semayang kita kalau dengan setakat kuliah kita tak beramal dengan apa yang kita belajar, tak beramal dengan apa yang kita dengar. Tak payahlah nak berasa kita ni konon-konon soleh, konon-konon soleha. Tak payahlah, perasan je kita ni buat dosa atas dosa. Dosa atas dosa, dosa atas dosa yang kita buat ni. Kita ni buat dosa atas dosa, dosa atas dosa. Dosa atas dosa. Kita kena ada rasa aku ni tak baik, aku ni jahat. Dan kita tak senang dengan hati kita macam tu. Kita mesti ada perasaan yang tak senang pada diri kita. Aku tak senang lagi dengan diri aku tak senang lagi dengan telinga jahat aku ni. Aku tak senang lagi dengan telinga jahat. Aku tak selesa lagi dengan telinga jahat aku. Tertunggu-tunggu nak dengar berita yang tak elok daripada orang lain. Aku tak redha, aku tak seronok dengan mata aku ni yang nanti terlihat dosa orang lain. Kena ada perasaan macam tu. Bahkan minta Allah, ya Allah, tutupkanlah mata aku, tutupkan mata aku, tutupkan telinga aku, tutupkan pengetahuan aku daripada dosa, kelemahan dan keaiban orang lain. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tutuplah mata. Tolonglah tutupkan mata aku ni ya Allah daripada melihat aib orang. Tolonglah ya Allah, tutup telinga aku, tegahlah telinga aku, halanglah telinga aku ni daripada mendengar kabar yang tak elok yang mengaibkan orang lain. Halanglah pengetahuan aku ni daripada tahu benda yang tak baik, yang tak elok daripada orang lain. Sebab hati aku ni tak baik lagi ya Allah. Aku akan berasa seronok bila terpandang dosa orang, akan terdengar dosa orang. Bila aku tahu tentang dosa, kelemahan orang, aku akan jadi seronok. Hati aku seronok. Hati aku tak baik ya Allah, tolonglah tutup ya Allah. Aku tak kuasa. Minta dengan Allah. Minta pada Allah
Sebab kita tak kuat. Kita tak kuat. Hati kita jahat. Jadi harap bantuan Allah lah. Harap mudah-mudahan Allah tolong tutup mata kita ni, janganlah terlihat aib manusia lain. Bahkan mudah-mudahan Allah tunjuk, ya Allah tunjukkanlah dosa aku, tunjukkanlah aib aku, tunjukkanlah kelemahan aku, supaya aku boleh baiki. Sebab kalau kita selalu terdengar aib orang, terlihat aib orang, tahu tentang aib orang, kita akan sibuk nak repair orang. Kita akan sibuk nak repair orang. Kita akan sibuk nak repair orang, nak bahan orang, nak repair orang. Sedangkan diri kita ni tak repair lagi. Diri kita tak repair lagi, sebab kita tak nampak jahat kita ni. Yang kita nampak jahat orang. Ini yang kita sibuk, yang kita risaukan pagi, petang, siang, malam. Jahat orang, kelemahan orang, ini yang kita bimbangkan. Bahkan kita tak pernah bimbang pun dengan dosa dan aib dan jahat diri kita sendiri. Kita tak ada risau pun, tak ada bimbang pun dengan jahat diri kita. Tapi kita sibuk heboh dengan jahat orang ni. Si anu tu jahat, si anu tu perangai tak elok, si anu tu. Inilah perangai kita yang dah konon-konon dah mengaji, dah semayang. Inilah perangai kita dah konon-konon menutup aurat, dah mengaji, dah semayang. Tak payah kita nak berasa hebat lah. Tak payah kita nak berasa bagus, hebat. Tak payah. Ikhlas ni maknanya apa? Nak cari redha. Kita buat baik, mudah-mudahan Allah suka pada kita. Kita buat apa yang Allah suruh, supaya Allah suka dengan kita. Tu ikhlas. Kita buat baik. Apa ikhlas tu maksudnya apa? Membuat sesuatu kerana nak menuntut redha Allah, supaya Allah redha dengan kita. Supaya Allah seronok dengan kita. Bila kita buat apa yang Allah suruh, Allah akan seronok dengan kita. Bila kita tinggalkan apa yang Allah benci, Allah akan seronok dengan kita. Jadi hamba tadi buat amal kebaikan sebab nak Allah suka dengan dia, supaya Allah terima yang dia sebagai hamba Allah. Jadi tu yang dia buat tu, Allah suruh begini dia buat, mudah-mudahan Allah terima yang aku ni hamba dia. Allah suruh tinggalkan yang tu, dia tinggalkan. Mudah-mudahan dengan sebab aku tinggalkan benda-benda jahat ni, Allah terima aku sebagai hamba. Allah akui yang aku ni hamba dia. Tu. Alhamdulillah. Ini sudah-sudahlah. Sudah. Kita ni banyak, tak payah kita perasan lah. Tak payah kita nak perasan mengaji ni kita dah baik, tak payah. Tak payahlah kita ni bila dah rajin ikut kelas pagi, petang, siang, malam, kita dah tengok orang lain atas bawah. Tak payah. Itu semua dosa kita, itu semua jahat perangai kita. Selagi tak ada sifat tawaduk dalam hati kita, selagi ada sombong dalam hati kita, macam itulah perangai kita. Mengajilah puluh tahun. Mengajilah dengan para habaib mana pun, mengajilah dengan tok guru mana pun. Selagi kita tak buang sombong dalam hati kita, kita takkan jadi orang baik. Mengajilah selama mana. Sebab Allah dah, Imam Ghazali dah pesan, Imam Ghazali bagi tahu, selagi ada sifat sombong dalam diri kita, kita tak akan dapat benda baik. Allah akan haramkan kita dapat benda betul. Allah haramkan kita, Allah telah halang kita daripada dapat benda betul. Selagi kita tak sanggup nak buang takabur kita, selagi tu kita tak akan dapat benda sebenar. Kita tak akan dapat benda yang hak. Kita tak akan dapat benda yang hak, kita tak akan dapat benda yang sebenar selagi tak buang sombong gitu. Aku lebih baik. Si anu jahat. Aku yang taat, tu maksiat. Aku hebat. Habislah. Selagi tak buang benda ni, Allah haramkan kita daripada mendapat benda yang hak, benda yang sebenar. Maka duduklah kita dalam keadaan benda yang tak sebenar. Duduklah dalam keadaan apa yang ada pada kita ni, duduklah dalam keadaan benda tak sebenar. Sebab Allah halang kita daripada mendapat benda yang sebenar.
Kenapa Allah halang? Kerana dalam hati kita ada sombong, ada takabur. Payah sahabat ni. Cakap senang lah, saya cakap senang lah. Tanda-tanda kalau kita betul tawaduk, kita tak kisah dengan cacian orang. Kita tak kisah dengan cacian orang. Orang nak kata kita jahat, kita tak berasa hati pun. Kita tak berasa hati dengan orang yang kata kita jahat. Assalamualaikum. Kita tak berasa hati pun. Orang kata kita jahat, kita tak berasa hati. Bahkan kita jadi syukur, ya Allah, alhamdulillah, asbab perkataan dia aku sedar yang aku ni tak baik, ya Allah. Dengan sebab orang kata kita jahat, dengan sebab orang kata kita tak baik, perkataan daripada orang tu tadi, perkataan daripada manusia tadi menjadi asbab menyedarkan kita yang memang kita ni hamba yang banyak dosa, yang tak baik dengan Allah. Tapi payahlah kita nak terima. Kita kata je kita tawaduk, kata je orang lain sombong, konon-konon kita dah merendah diri, konon-konon kita lah yang merendah diri, orang lain sombong. Rupa-rupanya kita lagi sombong daripada orang lain. Buktinya mana? Kita tak boleh kena kutuk, kita tak boleh kena maki, kita tak boleh orang kata kita tak baik, orang kata kita jahat, orang kata kita ahli maksiat, kita tak boleh terima benda tu. Itulah dalilnya kita sombong. Kita tak boleh terima hakikat kita yang memang ada buat dosa maksiat. Senang je sahabat, senang je geng. Senang je. Kita nak cek, ulama dah bagi tips dah. Nak cek dalam hati kita ada takabur ataupun tawaduk, senang je. Ada ujian dia, ada ujian dia. Nak tengok betul ke hati kita ni tawaduk, merendah diri, ataupun kita ni orang sombong. Senang je. Makna senang nak semak tadi tu senang je. Nak semak tu senang. Ulama dah bagi tips. Tanda-tanda ada sombong, tanda-tanda ada takabur dalam hati kita. Tanda-tandanya tidak boleh menerima celaan orang lain. Tak boleh terima. Orang cela kita, kita tak boleh terima. Kita marah dengan celaan orang. Kita marah. Kita tak boleh, orang tak boleh cela kita. Kita tak boleh terima orang cela kita. Kita tak boleh terima orang kata kita jahat. Kita tak boleh terima. Tu tanda dalam diri kita ada sombong, takabur. Tapi lidah kita kata-kata, kita orang baik tu, yang jahat, yang sombong si anu tu yang sombong, dia tu orang sombong, dia tu takabur. Tengok, lupa ke diri kita. Jadi kita boleh semak sendiri. Bukan nak suruh orang kata kita sombong, tak. Kita sendiri boleh ukur diri kita. Kita sendiri boleh ukur diri kita. Cuma kita nak mengaku dengan tak nak mengaku je. Kita nak mengaku dengan tak nak mengaku je. Kita dah buat ujian. Kita dah dapati memang aku ni memang tak suka orang cela, aku tak suka. Makna kita dah dapat jawapan yang kita sombong. Tapi oleh kerana kesombongan atas kesombongan tadi, kita tetap tak nak mengaku yang kita ni sombong. Masih lagi nak mengatakan kita ni orang tawaduk, merendah diri konon-konon. Padahal kita dah buat uji kaji tadi. Kita memang tak suka orang cela kita. Maknanya kita tahu sifat sombong ni dah ada dalam diri kita. Tapi oleh kerana kesombongan kita tadi tu, ini yang saya kata tadi, kita ni maksiat atas maksiat, kita ni maksiat atas maksiat ni. Maksiat atas maksiat. Dah tahu sombong, tak nak terima juga. Nampak tak tu? Dah tahu sombong, tak nak terima juga. Sombong atas sombong itu. Sombong atas sombong. Tak nak mengaku. Payah. Selagi ada sombong ni payah dalam hati kita, payah. Tak boleh terima nasihat, tak suka dengar nasihat orang. Lebih lagi pada orang yang kita pandang dia tu orang ahli maksiat, dia tu orang jahat, dia tu orang buat dosa. Kenapa nak nasihat aku? Kenapa nak nasihat aku? Siapa engkau nak nasihat aku? Kau bukan orang baik, kau nak nasihat aku? Aku lebih baik daripada engkau. Kenapa kau nak nasihat aku? Kenapa kau nak nasihat aku? Kau lebih jahat daripada aku lagi. Kau lebih derhaka daripada aku lagi. Kenapa kau nak nasihat aku? Kau tak selayaknya nak menasihat aku. Aku ni orang yang lebih baik daripada engkau. Tengok. Semayanglah tunggang tunggit. Qiyamul Lail lah. Allah benci kita. Mengajilah pagi petang siang malam. Bertutup likuplah kita. Tutuplah aurat. Bertutup likup lah. Selagi ada sombong dalam hati kita, tak ada faedah semua. Tak ada faedah semua amalan kita.
tutup aurat kita. Sebab ketakwaan tu bukan semata-mata ditunjukkan oleh pakaian kita. Ketakwaan hamba bukan semata-mata ditunjuk pada pakaian dah. Memang mematuhi syariat tu pada zahir tu tanda-tanda takut kepada Allah, tapi bukan itu yang nak mengesahkan hamba tadi tu takut kepada Allah. Sebab amalan zahir ni boleh dilakon-lakonkan. Orang kafir munafik dia berlakon-lakon dengan kebaikan. Ya, hakikatnya makna yang sebenar-benarnya selain daripada syariat dia mematuhi, hatinya pun taat kepada Allah. Hatinya pun taat kepada Allah. Makna hatinya muafakat dengan pakaian dia. Pakaian yang menutup aurat. Makna hatinya ditutup. Hatinya dilindungi dengan sifat yang baik. Hati dia dilindungi dengan pakaian yang baik, sifat yang baik, tawaduk, merendah diri, kasihkan ibadat, kasihkan akhirat, suka sangka baik dengan orang, suka memaafkan orang. Ini pakaian hati dia. Ini pakaian hati dia. Pakaian zahir bagus, pakaian zahir dah bagus dah. Kalau laki-laki ke perempuan ke, pakaian zahir dah ikut syariat. Pakaian zahir dah ikut syariat dah. Tak ada kata nak dedah aurat, nak longgar-longgar, nak ketat-ketat, tak ada dah. Pakai seluar pendek, tak ada dah. Pakai ikut syariat dah. Cantik dah, wangi dah, indah dah pakaian zahir. Tapi hati kita ni masih lagi dengan pakaian yang buruk tadi, pakaian kotor, pakaian jijik. Hati kita masih lagi dengan pakaian jijik. Kita pakaikan hati kita dengan sangka jahat, dengan dengki, dengan dendam, dengan takabur. Tu pakaian hati kita, makna tak muafakat. Pakaian dalaman kita dengan pakaian luaran tak muafakat. Luar pakaian indah bersih dah, pakaian syariat dah, pakaian yang melambangkan taat kepada Allah, tapi hati kita masih lagi berpakaian dengan pakaian yang sombong dengan Allah. Pakaian jahat, pakaian jijik, pakaian kotor. Tapi orang akan kata kita baik sebab orang tertipu dengan pakaian zahir kita. Orang tertipu dengan pakaian zahir saya, dengan kopiah saya, dengan selendang saya, dengan jubah putih saya. Orang tertipu dengan pakaian saya yang ni. Orang tertipu dengan pakaian saya yang ni. Sebab orang tak nampak pakaian yang dalam ni. Pakaian yang dalam hati saya ni orang tak nampak. Sebab tu saya rasa selesa bila orang puji konon-konon, saya selesa. Orang yang rendah diri dia tak selesa dengan pujian. Orang yang betul-betul tawaduk, dia tak selesa dengan pujian orang, dia tak terima. Kalau orang kata dia puji orang baik, ya Allah, kau balaslah kebaikan orang-orang yang bersangka baik dengan aku. Orang yang mana-mana yang bersangka baik dengan aku, kau balaskanlah dengan kebaikan, ya Allah. Padahal mereka tak tahu yang hakikat aku ni jahat. Ya Allah, aku ni jahat dengan kau, tapi orang tak nampak. Orang tertipu dengan pakaian zahir aku, maka mereka bersangka baik pada aku, menghormati aku, kata aku baik, kata aku bagus. Kau jangan jadikan tu sebagai dosa mereka, ya Allah, kerana mereka menganggap, makna mereka salah anggap. Mereka menganggap yang aku ni baik, padahal aku ni orang yang banyak dosa maksiat, ya Allah, ampunkan aku. Itu orang tawaduk. Kita pantang orang kata kita baik, orang tak puji kita, kita marah orang tak puji. Takut orang tak tahu kita baik. Kita takut orang tak tahu yang kita baik. Takut tak tahu, takut orang tak tahu yang kita, takut orang tak tahu yang kita ni baik. Risau. Risau orang tak tahu kita baik. Auzubillah. Ini mudah-mudahan usahalah, pakat-pakat kita usaha belajar, mudah-mudahan doa selalu minta pada Allah, saling mendoakan saling mendoakan sesama kita. Tak ada yang baik. Kita ni memang sentiasa dalam kelemahan, sentiasa dalam kesilapan, sentiasa dalam kesalahan. Yang penting kena azam dalam hati kita mulai sekarang, kita tak nak ambil tahu, tak nak dengar tentang kelemahan orang. Mulakanlah bersibuk berbimbang mencari dosa dan keaiban diri kita sendiri. Mula daripada sekarang.
Mula daripada sekarang bersibuklah, berbimbanglah mencari dosa dan keaiban, kesalahan, kejahatan kita sendiri. Mula daripada sekarang kita dah kena start daripada sekarang, mula dah bersungguh-sungguh cari dosa, kesalahan, kesilapan kita sendiri. Abaikan, pedulikan tentang dosa dan maksiat orang lain. Andai kata terlihat juga, doakan yang baik-baik. Andai kata Allah lihatkan juga, Allah perlihatkan juga dosa maksiat orang lain pada diri kita, pengetahuan kita, pendengaran kita, doakan yang baik-baik untuk mereka. Doakan yang baik. Yang paling penting sekarang ni, kita tak ada masa dah. Tak ada masa nak toleh tengok, nak selidik, nak kaji dosa orang. Tak ada dah, kita tak ada masa. Masa kita dah habis puluh tahun macam tu. Puluh tahun kita dah habis masa cari dosa orang, cari aib orang, cungkir rahsia orang, cungkir rahsia rumah tangga orang. Banyak tahun dah kita diperbodohkan oleh setan dan nafsu kita. Habis dah. Sekarang kita dah tak ada masa dah. Kita dah tak ada masa untuk tu dah. Sebab dah banyak puluh tahun kita habiskan masa kita untuk cari dosa aib orang. Sehingga kita terlupa dosa kita banyak yang belum kita bersihkan. Banyak rosak hati kita yang kita tak repair, yang kita tak baiki. Padahal kita nak mati dah. Esok lusa kita nak mati dah. Esok lusa kita nak mati dah. Kita ni dah ada dekat tepi lubang kubur dah. Kita ni dah ada tepi lubang kubur dah. Nak kena tolak je. Tunggu bila-bila masa je kita, orang-orang kan tolak kita dalam liang lahat tu. Bila-bila masa je. Ngaji sungguh-sungguh. Kita kena pakat ngaji, betulkan niat ngaji, niat belajar betulkan, niat belajar betul. Pakat-pakatlah. Ni nasihat untuk diri saya sendiri dan anak bini saya. Kalau adalah anak bini saya duk dengar, ini nasihat untuk anak bini saya khususnya. Jangan pedulikan dosa aib orang, sebab diri kita masih banyak dosa maksiat lagi yang belum kita baiki. Kalau sekadar zohir kita patuhi syariat, belum selamat. Jadi tak payah nak bersenang dengan zohir kita yang konon-konon dah ikut syariat ni, padahal hati kita masih lagi membuat maksiat. Yang mana maksiat hati ni lebih jahat daripada maksiat zohir lagi. Maksiat hati lebih jahat daripada maksiat zohir lagi. Jadi jangan kita berasa perasan tangan kita dah baik, pakaian kita dah baik, konon-konon kita Allah terima dah. Tak payah perasan lah kita. Pakat-pakat kita, insya-Allah. Nanti pukul 12.45 insya-Allah kita jumpa lagi. Pukul 12.45 12.45 nanti ada kelas apa ada kelas Muniyatul Musalli kalau tak silap. 12.45 Muniyatul Musalli, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, selamat berehat, selamat sarapan ke? Kalian dah sarapan ke belum? Dah sarapan ni? Lah saya nak pergi sarapan. Nak tanya pakaian nak bersuci yang boleh pakai macam mana? Tak faham bang. Tak faham. Nak tanya pakaian nak bersuci yang boleh dipakai. Pakaian nak bersuci. Tak faham Abang Mus. Jom sambil-sambil saya nak turun ni. Jom saya nak turun. Saya lupa lah. Ada makanan dekat bawah. Sorry lah yang puasa. Saya tak puasa. Saya lupa apa makanan. Berasa macam nak makan pula. Berasa macam nak makan. Kita lupa nak makan. Berasa macam nak makan. Tak apa yang puasa teruskan puasa. Doakan yang tak puasa macam saya ni. Doakan yang tak puasa macam saya. Yang puasa teruskan. Kari kepala ikan hajar. Azri Anwar. Kari kepala ikan hajar Rahmah. Wah. Nanti.
Khairi Hazri Anwar. Abang kenal ke Hajar Rahmah yang dekat Bukit Katil abang yang dekat Bukit Katil kan? Bercampur dengan pakaian keluarga boleh pakai bawa solat. Oh, kalau pakaian campur dengan pakaian keluarga, waktu basuh ke apa bang? Kalau kita waktu basuh campur dengan pakaian yang mutan najis, kena basuh betul-betul lah. Kena basuh betul-betul. Basuh betul-betul pakaian yang dah bercampur dengan pakaian yang najis tu, kena bilas bersih-bersih. Mudahnya. Kalau kita basuh dengan pakaian yang campur dengan najis, air kencing, najis lah anak-anak kita tu, tu kena bilas betul-betul. Kena bilas, kena lalukan air betul-betul. Nantilah insya-Allah hari tu kita dah bincang bab betul hari tu. Nanti insya-Allah insya-Allah. Bilas dengan air tebu pedi, Allah Akbar, bertambah kembang. Oh, kari kepala ikan Hajar Rahmah tu yang saya buat kelas, buat kuliah hari Rabu. Boleh. Yang saya buat kuliah hari Ahad malam Isnin tu dekat rumah menantu dia tu, rumah menantu dia. Rumah menantu dia. Rumah menantunya Bukit Katil. Kedai dia kat Bukit Katil, tapi anak dia ada buka kedai kari kepala ikan dekat ni Bukit Baru. Rumah anak dia, rumah menantu dia tu dekat Bukit Baru. Rasa macam lapar lah pula. Aduh. Anak dia nama Hamdan tu ya. Anak dia saya tak pasti, tapi menantu dia Erin, menantu dia Erin. Sekarang menantu dia dah buka kedai sendiri dekat Bukit Baru. Dulu dia tolong mak dia dekat Bukit Katil tu lah, Hajar Rahmah tu. Tokek nak tokek? Tokek tak ada? Saya tak tahu mungkin tak. Boleh? Tokek tak ada, tak boleh, biar saya jadi tokek. Tokek tak ada, biar saya jadi tokek hari ni. Okey, berehat semua. Alhamdulillah. InsyaAllah kuliah di mana ni? Dah dalam underway dah. Kak Na, okey Kak Na. Fi amanillah. Air tangan orang-orang lama, betul. Doakan perjalanan saya baik-baik. Fi amanillah, fi hifzillah. Hazri Anwar, betul. Memang padu. Minggu depan pergi kuliah insya-Allah. Amin. Anak dia Hamdan. Saya tak kenal anak dia. Tapi kalau kat rumah anak dia orang, kalau buat kuliah tu, rumah anak dia orang makan main sedap ni. Sedap makan lah. Kalau rumah anak dia pandai masak kan. Dan masya-Allah. Malah sembang aku Lailio. Ya Rabbi bil Mustafa
Oh, nak balik besut. Baik. Fi amanillah. Kak Ana siapa ni lagi ni? Okey. Ni dekat Tanjung Minyak Perdana, Bengkel Hijrah Makmur Tanjung Minyak Perdana. Ni sahabat kita yang tanya tadi. Aduh, Tanjung Minyak Perdana. Tanjung Minyak Perdana. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Oh, jangan buat pasal lah kari kepala ikan. Waalaikumsalam. Bang, mana makan belum? Ni bang, dah makan dah? Dah. Siapa belum makan lagi? Dah makan. Tak. Waalaikumsalam. Okey, saya nak makan lah. Saya nak sarapan sekejap. Nanti kita jumpa pukul